Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi dalam pengajaran ilmu tasawuf ni mudah-mudahan kita dapat ma'rifatullah dengan sebenar-benar ma'rifah insya-Allah. Jadi baru ni muka surat 7 dah. Muka surat 7. Kita berhenti kita berhenti setakat apa nama ni? Dan dia membuat anda mengetahui dirinya. Dan dia Allah membuat anda, membuat kita ni, orang mukmin ni, mengetahui dirinya. Ataupun ayat ni khusus dia kata dan dialah Allah membuat anda, membuat kita semua ni mengetahui akan dirinya, diri kita, diri Allah, dirinya Allah gitu. Maksud surah Al-Imran ayat 30 berbunyi wa yuhazzirukumullahu nafsah. Surah Al-Imran. Ilmu sendiri pun dalam keadaan takjub tentang hakikatnya. Jadi kalau kecek berasah ke ilmu ataupun nak makrifah dalam ilmu, maka kita nak wayak hak ke Tuhan ni, keadaannya tahjub. Mana keadaan kitanya nak wayak tak boleh. Pusing kau tu tak kena, pusing tu kena tak kena. Sebab dalam ilmu hanya pengetahuan saja. Hakikat sebenar, sebab hakikat sebenar Tuhan tak tunjuk lagi, kita tak tahu. Sebab itulah, kalau Tuhan kata, kita ni boleh tengok, dia boleh nyata Allah Ta'ala ni sebenar-benarnya di syurga sana. Tu. Tapi hanya Muhammad saja boleh tengok di dunia ni. Kita pakai waktu lah dulu. Kalau ada kita baca boleh lah. Kerana ilmu itu sendiri meleburkan dirinya dalam dia. Kerana ilmu ni, kita ayatlah kita tahu secara mana pun. Ilmu ni daripada mana? Daripada Allah. Mana ilmu kita duk kata begitu begini lebur dalam Tuhan juga. Bah ilmu tinggi, mengaji tinggi, boleh PhD, boleh begitu, boleh begini, pandai begitu, pandai begini, boleh buat kereta, boleh buat berapa, rekod begini. Hakikatnya ilmu Tuhan. Maka ilmu tadi lebur di dalam dia Allah, dalam ilmu Allah. Dalam peringkat zat, ilmu itu sendiri menjadi hakikatnya. Dalam peringkat zat, ilmu itu jadi hakikat sebab apa? Sebab ilmu ni maknanya tahu. Jadi kalau peringkat zat, Tuhan tu nama dia petahu. Makna yang mengetahui. Ataupun yang tahu. Sebab itu dia kata, kaunuhu aliman. Keadaan Allah Ta'ala itu yang mengetahui. Jadi yang mengetahui itu zat. Tahu itu sifat. Kita kena faham itulah. Kalau kata ilmu, makna tahu. Setakat tahu je. Sifat je lah. Kalau kita kata yang mengetahui, maknanya zat. Lah gitu. Jadi hakikat dia kata. Sehingga dan kecuali ada perasingan daripadanya, ianya tidak dapat tahu zat itu. Jadi zat ni lagu-lagu mana-mana pun kita duk bila tak sapa. Selagi mana ada kita. Bukanlah ilmu itu tidak sempurna. Dia kata, bukanlah kita kata ilmu tu tak sapa kepada
sebenar dia tidak sempurna. Sebab ilmu hanya maklumat. Memberi maklumat sahaja. Tidak memberi keadaan sebenar. Contohnya kalau kita makhluk lah, contoh makhluk sendiri lah. Contoh makhluk je, orang tak kenal kucing. Maka pakat bui lah. Kucing ni menatap begini. Supaya rimah kau menatap begini, jalur begini, makan sekian, semua tubuh sekian, begitu sekian. Di segi ilmunya, bui gambar. Hari sekali bui gambar kucing. Gambar di kertas kucing. Maka kita pun jalan lah. Jumpa rimah. Tengok serupa kucing. Maka kita kata rimah tu kucing dah. Ataupun kita jumpa kucing. Kita tak tahu. Kita tak tahu bahawa kucing dah. Sebab kita tahu dari segi ilmu je. Kecuali ada orang royak kita ni lah kucing. Maknanya begitulah Allah. Allah ni kalau dia Tuhan tajalli dia kepada kita. InsyaAllah. Siapa pada zat pun boleh. Tetapi Tuhan lah kerja Tuhan lah. Bukan kerja kita. Tuhan. Kalau Tuhan buka kepada kita seperti Nabi Muhammad. Siapa lah kalau tidak. Kita duk muta apa nama ni. Nama dia. Sifat dia. Af'ah dia je lah. Biar pergi situ pun molek dah. Pergi situ dari segi ilmu molek dah. Dan kalau kita buat amal insyaAllah. Tuhan tunjuklah kepada kita gapo-gapo rahsianya. Lah gitu je lah. Jika ilmu dalam keadaan fana, maka usaha mencarinya pun akan fana juga. Jadi orang fana ni, orang tak nampak. Tak nampak dah bahawa dia tu makhluk, maka hak tubik mulut dia tu bukan perancangan dia, bukan kata-kata dia, semata-mata Tuhan buka ke dia. Maka dia kecek tu gapo dia kecek apa? Biasanya orang panah ni dia kecek mengenai ketuhanan ni. Bila dia kecek mengenai ketuhanan ni, kita dengar apa? Kita kata dia salah. Anak gitu lah. Misal contoh dia kata, dia kata aku boleh buat apa ni? Aku boleh buat alas ni. Atau dia kata aku boleh aku semaya nampak diri aku ni. Jadi masa dia panah tu dia boleh kecek sesuatu yang kita ni orang syariat zahir ni akan kata salah lah. Lah gitu. Tidak ada kesan. Di sini mencari adalah sebenarnya tidak mencari. Puncak pengetahuan seorang tentang dia Allah itu tidak tahu, jahil dan takjub. Jadi maksud sini kalau kita cari Tuhan dengan fikir, ni pada fikir lah, kita fikir Tuhan tu begitu, Tuhan tu begini, royak begitu, begini, tak boleh, tak sapa. Sehinggalah Tuhan buka kepada kita. Sebab itulah orang-orang yang ambil, orang ahli ibadat, orang muqarrabin, orang-orang yang hampir dengan Allah Ta'ala, duk zikir semua, duk selawat semua, orang ni Tuhan nyata kepahaman kepada dia secara mendalam. Kita ni boleh ingat Tuhan, begitu pun Alhamdulillah. Boleh zikir Tuhan lebih kurang, Alhamdulillah. Tapi kita tak boleh lah berhenti setakat tu. Kita kena banyak lagi zikir kita, kena banyak lagi selawat kita. Mudah-mudahan banyak lagi perkara-perkara yang rahsia Tuhan buka kepada kita. Tu jelah kita je. Tengok sambung tu. Zannun al-Misri ada berkata, al-ilmu fi zatillah jahlun. Maknanya ilmu mengenai zat Allah Ta'ala ni jahil. Sebab apa dia kata begitu? Sebab di segi ilmu ni hanya dia royak saja. Tuhan begitu, Tuhan begini, Tuhan begitu tu.
Dua ayat apa? Dua ayat tiga perkara itulah. Dua ayat nama Tuhan, dua ayat apa Tuhan, dua ayat sifat Tuhan. Dan ketiga-tiga ni menunjukkan zat. Tetapi bukan zat. Jadi makna kalau kita royak Tuhan itu kuasa. Kuasa ni tidak zat. Zat adalah berkuasa. Lagu itulah. Jadi lagu mana-mana pun kalau Tuhan buka dari segi ilmu kita hanya duk bicara tiga tu je. Duk bicara sifat asma. Bila Tuhan buka situ maka pahamlah kita. Sebab tiga-tiga tu hanya duduk di zat Allah wajib al-wujud. Dia tak duduk lain. Dia duduk di zat, melazimi zat. Sifat melazimi zat. Tuhan melazimi zat. Nama Tuhan tu melazimi zat belaka. Tidak ada Nabi atau wali yang telah sampai kepada tingkat itu. Kecuali Rasulullah. Dia tak sebut dalam kecuali itu. Jadi, Nabi Rasul lain tak sampai situ. Kecuali lah Rasulullah SAW. Gitulah. Nabi pernah berkata, Ma'arafna kehaqqan ma'rifatika. Berarti aku tidak tahu engkau lebih daripada takat yang dikehendaki oleh ilmu engkau. Jadi Nabi kata, aku tahu ni setakat merayak je Tuhan we. Lebih pada tu dirimu aku tak tahu. Jadi hak mana-mana merayak tu je aku tahu. Itulah. Tidak ada pandangan yang pernah melihat tajallinya zat Allah Ta'ala. Jika ada pun ia mencapai tajalli ini, maka ianya binasa atau fana. Kerana tajalli zat melarutkan semua cermin manifestasi yang dengannya nabi-nabi atau awliya bersangkutan. Jadi gini, kita contoh makhluk lah senang. Nak gambar ketuhanan ni. Kita contoh makhluk, orang duk royak kita tak adalah kucing lagu mana, benda lagu mana, begini-begini. Bila kata, tu, mau tengok tu, kucing tu. Itulah kucing selama kini, kok mau duk royak, mau duk itu. Apabila dia tengok kucing tu, tak ada dah lah. Hilang dah sifat tadi. Tak sobek dah sifat. Tak kata kucing tu adalah satu bidah. Tak dah. Pakai tengok tu pakai senyap. Maka ni dia panggil peringkat ainu. Peringkat melihat. Nampak sungguh. Kalau yakin, ainul yakin. Peringkat ni. Kalau boleh peringkat ni, alhamdulillah lah. Kalau dari segi ketuhanan ke, alhamdulillah. Tapi biasanya, sampai peringkat ainul yakin ni, kita hanya bertemu dengan Rasulullah. Kita boleh bertemu dengan Rasulullah. Ya. Jadi Rasulullah lah kita Tuhan begini. Dan boleh faham. Tu. Hak peliknya, kalau bertemu dengan Rasulullah royak tu kita boleh faham. Kita tak tahu tapi kita boleh faham. Jadi boleh faham tu, bukanlah dengan fikir, bukanlah dengan tilik, bukanlah dengan ilmu, tetapi semata-mata hidayah. Maka hak inilah, mu nak kenal zat Tuhan ni, sehingga mu jahil. Jadi tak ada jahil, tak tahu dalam kita, bukan kita. Yang kenal tu tidak kita. Sebab itulah ahli tasawuf kata, araftu rabbi bi rabbi. Yang kenal Tuhan tu Tuhan tu. Dia kata, sebab tu orang tasawuf, dia kata begitu tu. Tapi kita kena faham lah. Maksud dia je, nak kenal Tuhan ni, kalau sebenar-benar kenalnya, apabila tak ada dah kita, fana dah kita, lebu dah kita, maka situlah nyatanya Tuhan. Lagu tu. Sebab tu Nabi ni, dari segi cerita kisahnya, Nabi kita ni dibawa kepada atas pada aras. Atas. Bukan duduk di aras, atas pada aras. Atas pada aras. Tak ada dalam alam ni. Sebab arah-arah ni kulit pada alam ni. Sebab itulah dalam kitab kata arah ni lah makhluk yang paling besar, yang paling luas.
Sebab dia kulit, ibaratnya royak dah kan. Ibarat sebuah bola. Jadi bom mentari berapa semua duduk dalam bola tu. Jadi kulit bola ni aras. Maka Nabi ni pergi atas pada aras. Apabila atas pada aras, adakah Tuhan tu bertepat? Tidak. Tuhan tidak bertepat. Tapi apa Tuhan bawa situ? Nabi pergi tu bukan di jalan hungar berapa. Dan Allah bawa dia. Subhanallazi asra bi abdihi kata. Tuhan membawa. Tuhan bawa dia tu. Di sampai situ. Bapa Tuhan bawa situ. Sebab Nabi Muhammad ni kekasih dia. Nak suruh kenal sungguh. Kenal sungguh apa? Dalam alam tak boleh kenal ke? Boleh kenal. Tapi nyata dia di makhluk. Makhluk ni lah hijab kita mengenal Allah. Kalau orang baik kata puja orang. Tuhan tak siapa. Kalau tengok orang comel kat nampak comel orang. Tak siapa comel Tuhan. Kalau tengok apa? Kita setakat makhluk. Wah, amal ibadat nampak syurga. Tak nampak Tuhan. Jadi, sekat di makhluk. Tetapi, apabila kita pandang. Sebab itulah, apa ni Nabi tunjuk kita, tunjuk jalan apabila kita pandang. Kita buat habis makhluk ni, baru nyata Allah. Sebagaimana Nabi Tuhan perlihatkan dia atas pada aras tu, maka nyata lah. Lagu itulah. Jadi nak royak tak boleh lah. Sebab kalau mana-mana alami, dia tahulah. Tak alami ni kita royak setakat ilmu saja. Lagu tu je lah. Dia kata, tajalizat tu melarutkan di zah. Di zah. Semua cermin. Semua cermin. Hak ni dia boleh kata oleh kerana dia sebut semua cermin. Jadi maksud cermin itu adalah makhluk. Larut maknanya tak ada. Hilang. Hilang makhluk, tak ada makhluk barulah ada Allah. Lah gitulah di segi ilmunya. Saya kata adalah saya kata baru ni kalau kita di segi kecek. Kalau kita kata Allah, 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 tak ada lah makhluk. Kalau kita kata pitih, tak ada lah Allahnya. Makna kalau ada Allah, makhluk tak ada. Kalau ada makhluk, Allah tak ada. Jadi, kita ni kena ingat ke Tuhan sama-sama. Lagu mana? Tengok pitih, biar nampak rezeki daripada Allah. Biar nampak pemberian Allah. Kita tengok orang comel, maka kita nampak kecomelan perbuatan Allah. Jadi semuanya kita kembali kepada Allah dengan segera. Tu cara kita yang boleh lah ni sebelum kita mati ni. Biar Tuhan ni buka hijab kepada kita. Gapo kita tengok kita nyatanya Allah. Fa'ainama tuwallu fasama wajhullah. Nyata semua Tuhan. Tak sekira lah. Sifat apa sebab kita kira Tuhan je lah. Mudah. Kita kira bapa mu ni boleh royak ni ilmu Tuhan ni. Tuhan nyata dia bolehlah royak. Apa-apa ni apa nama ni mu ni boleh buat kerja cergah ni. Tuhan nyata ke dia cergah ni kudrat dia bolehlah buat. Biar hati kita tu pergi ke Tuhan selalu. Tidak kita kata kawal sekak makan sekak makan maju cak kuat ni. Kuat sungguh. Kerja pun boleh kuat akak. Beras 10 goni, 50 goni kok lagi. Maka situ kita terdinding. Tu kata terdinding tadi. Apa? Terdinding. Sebab kita kata kita lah boleh akak tu. Sebab nyata zahir kita. Maka kita kata kita boleh akak. Apa kita kata kita boleh akak tu tak ada Tuhan. Sinilah kita naknya. Walaupun kita kata kawan boleh akak sebanyak ni. Hati tu terus terjemuh. Ya Allah. Ya boleh akak ni mu. Kehendak mu ya Allah. Ada sudut situ. Mulut kata aku boleh akak. Hati kata mu ya Allah. Lagi tu. Nedak. Mulut kata aku boleh akak. Hati berkata, hai aku ni sekat makan maju ni. Gagah sungguh. Ni. Sebab ni lah. Sebab sabit sehari dua ni berapa. Ni.
Menteri Kesihatan kita, KJ ni nak suruh cocok yang 3 ni. Jadi kok cocok yang 3 ni banyak jadi kau bawa kepada penyakit lain. Ada bawa mati, ada bawa jadi pesel, ada bawa jadi apa ni gata-gata, ada bawa jadi apa ni kecil manis kuat macam-macam. Jadi seolah-olah hak yang ketiga ni jadi bukan kata jadi kau boleh, jadi kau huduh tu jadi kayak gitu. Jadi selama kena orang senyap belaka. Kena kepada ayuh apa nama ni Mufti Perlis tu, barulah dia geger, barulah dia nasihat royak kepada Kementerian Kesihatan tu kena kaji yang 3 ni lah, vaksin yang 3 ni. Jadi lagu tu ke? Tapi tak sampai Tuhan lah. Kita tak kata vaksin tu je lah. Jadi kalau sampai Tuhan insya-Allah, kalau nak cocok-cocok lah. Yang menentu Tuhan, sakit pun Tuhan, mati pun Tuhan, demam pun Tuhan. Pergi situ sungguh insya-Allah. Sebab saya pun kena cocok juga. Tapi kita terasa rasa letih sikit. Biarlah Tuhan letih. Habis letih, boleh tidur banyak. Kata je lah. Letih boleh tidur banyak. Kalau letih tak boleh tidur, berat juga. Letih dia boleh tidur banyak. Alhamdulillah lah boleh tidur. Kalau letih tak boleh tidur tu, tak sedap juga. Lah gitu. Nabi sebagai manifestasi atau kezahiran pertama. Jadi nak tahu gapo hak Tuhan ni. Kecek pe Tuhan, kalah Tuhan. Nak tahu gapo pun kita tengok di Rasul, di Nabi lah. Sebab demon ni gapo hak dia jadi pada dia tu hak Tuhan jaga berlakunya sempurna. Maknanya sebab tu kata Nabi Rasul ni manusia pilihan. Jadi tak ada lah benda-benda muka yang nyata di demon ni. Jadi kalau kita tengok selain pada demon ni, banyaklah benda mukanya. Jadi nak tengok hak Tuhan suruh, nak tengok hak tak ada hak Tuhan larang, maka Nabi-Nabi inilah sebagai cerminnya nak tengok Tuhan tu. Lah gitulah. Sebab itulah ada ilmu hakikat menyatakan kalau nak kenal Allah, kenal Nabi dah. Dia ambil daripada hadis man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi nak kenal nak bila kenal diri, kenallah Tuhannya. Jadi diri hak sempurna diri Muhammad lah. Tengok diri Muhammad tu, maka kenallah Tuhannya. Tengok diri kita ke, campur bau antara jahat dengan baik ni, takut tak sapa ke Tuhan. Sebab tu ramai orang tengok diri, kalau buat baik sapa ke syurga, kalau buat jahat sapa ke neraka. Tuhannya tak ada. Tu kita bimbang tu. Buat amal ibadat tak sapa ke Tuhan, duk sapa, duk mikir ke makhluk. Aku ni alamah banyak boleh masuk syurga Tuhan. Jadi tak mikir ke Tuhan tu, duk mikir ke syurga Tuhan. Lah gitu. Jadi kita kalau boleh buat amal ibadat ni, jangan duk ingat kebahagiaan Tuhan tu, ingat kepada diri Tuhan tu sendiri. Bahawa semua hak dia beri kita ni, hak dia belaka. Lah gitu. Dan wali yang kedua, begitu juga wali-wali Nabi dah siapa tahap wali yang terpilih, maka nyata gapo dia kecek daripada Allah belaka. Lah gitu. Peringkat kezahiran yang kedua larut di dalam yang pertama. Jadi walaupun dia kecek tu kelas kedua dah orang wali-wali ni, tapi apa dia kata tu tak lari juga daripada perkataan Nabi dan Rasul. Lah gitu. Dan yang pertama larut, dan yang kedua-duanya meresak masuk ke dalam yang tidak berhad. Jadi kalau pergi ke alam ke kecek pes ini, daripada alam wahidiyah,
dia larut kepada alam wahdah. Maka daripada alam wahdah inilah dia pergi kepada alam yang tidak berhak ni, iaitu alam ahdiyah. Kalau tengok pada alam lah. Tajalli sifat larut dalam tajalli zat yang mutlak sahaja, yang kekal. Jadi apabila pergi kepada ahdiyah tu, maka tajalli sifat, tajalli af'al, tajalli asma, semuanya menyatakan zat semata-mata. Zat yang mutlak. Atau setengah mengaji dalam hakikat, dia kata zat, sifat, af'al, asma ni akal larut ataupun akal tenggelam dalam kun hiza. Sebab kok tempat mengenal sebenarnya dia kata kun hiza. Itu ada pendapat daripada ahli-ahli hakikat. Dan itulah. Seperti Ibn Arabi lah. Ada disebut dalam, kalau dengar dalam YouTube banyak orang sebut tu. Dia tidak ada yang kedua dan pintu biliknya tertutup dari semua yang di luar. Jadi kalau nak cari Tuhan pada yang kedua, maksudnya maksud sini kita nak kenal Tuhan, nak kenal Tuhan, nak kenal zat tu, luar daripada sifat af'al dia, asma dia, makna tengok daripada luar, kita tidak akan sapa, dia kata. Dia tidak ada yang kedua dan pintu biliknya tertutup dari semua yang di luar. Jadi kalau di luar daripada ngaji af'alullah, asma Allah, hak ni tertutup lah. Nak kenal zat tak boleh, nak kenal Tuhan tak boleh. Sebagaimana Allah ni kebanyakan kitab-kitab tidak menyatakan dengan jelas pembicaraan tentang asma, af'al dan sifat. Jadi kalau ada hak jelas sikit je, kitab itulah kitab Durun Nafis. Durun Nafis ni jelas sikit lah. Dia rakyat belakang tu. Lagu mana tauhidul asma, lagu mana tauhidul af'al, lagu mana tauhidul sifat, dan lagu mana tauhidul zat. Dia terai habis. Bila dia terai habis itulah, maka kalau kita buat amal, kalau Tuhan nyata pun tidak terkejut. Sebab Tuhan nyata tu sebagaimana lebih kurang dalam kitab tu. Tuhan tak boleh lebih-lebih. Takutnya kuat gila aja, dan lebih tu duk gila Tuhan tu. Jadi Tuhan beri hanyalah untuk mengenal dia. Lagu itulah. Seseorang akan masuk ke dalamnya apabila meninggalkan diri dan tidak menjadi ada diri lagi. Jadi selagi tak buat diri kita, selagi nyata makhluk Tuhan tak jumpa cari. Buat makhluk lah, buat hak makhluk. Kalau mengaji asma tu, biar nampak Tuhan saja. Biar nampak semua nama di alam ni hanya Tuhan aja. Letak nama ni. Walaupun nama anak kita, nama berapa Tuhan, hakikatnya. Kalau selagi tak dapat Tuhan, tak dapat makhluk, tak salah, tak jumpa lah. Kalau tak boleh tinggal diri tadi, maka tak berjumpa lah pengenalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam surah Fussilat ayat 54, Tuhan kata, Bismillahirrahmanirrahim. Innahu bikulli syai'in muhit. Sesungguhnya Allah itu meliputi segalanya. Meliputi ini ibarat air meliputi ombak, salji, embun, hujan, batu dan lain-lainnya. Jadi, hak ni lah, ya orang hakikat, dia nampak Pak Ainama tuwalu pasama wajah Allah. Sebab dia tengok semua dia nampak Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhan ni maha meliputi. Mana dia tengok gapo apa, nampak Tuhan. Serupa gitu lah. Serupa, kita tengok ombak, kita tengok salji, kita tengok embun, kita tengok hujan, batu,
kita tengok apa dan buih, maka kita tahu. Kita tengok laut, kita tengok sungai, kita tengok telaga, maka kita tahu semua itu adalah air. Tapi nama lain-lain. Nama lain-lain. Tapi hakikatnya air juga. Lagu tu je lah. Air je dia tu. Lagu tu. Ibarat. Jadi begitu juga. Kita tengok go tu, tengok go ni atas dunia ni. Hakikatnya semuanya Tuhan belaka. Bukan benda tu Tuhan. Syukur-syukur sama ada kerja Tuhan ke, nak menyatakan sifat Tuhan ke, nak menyatakan asma Tuhan ke. Belaka-laka. Lagu tu. Kalau betul tak faham, lepas ni pakat tanya lah. Lagu tu. Nombor 18. Hu bererti zat mutlak. Itu tanpa memperkatakan sifat. Hu ni kalau terjemuh dia. Hu. Hu, huwa, hiya tu dia. Jadi kalau kita kata dia Allah, maka kita tidak menyatakan sifat, kita menunjukkan zat. Dunia sifatnya, makna kita kata tu, kita tuju ke zat. Tetapi kita nampak tu sifat. Gitu. Kita tuju ke zat, tapi kita nampak tu sifat. Semua sifat tu nyata. Lagu mana ni? Ibarat gini dah. Siapa ke Pak Mak tu? Jadi bila Pak Mak, kita orang rakyat, orang tanya kita nampak belakang. Nama Pak Mak, perangai Pak Mak, sifat-sifat Pak Mak. Kita berayak, Pak Mak tu Pak Mak mana? Pak Mak beruk ke? Pak Mak beruk tu rumah dia tu hujung kapur. Kau jumpa tuai tete pendek-pendek kau misalnya, tu dia. Apa tu nak kenal dia ni, dia rajin tak pakai baju. Misalnya, tu semua kita royak sifat. Bukan royak tuai, dia royak sifat baru. Kita duk royak sifat. Tapi sifat ni menunjukkan zat dah. Jadi kalau faham sifat dia menunjukkan zat. Jadi kita kena royak tu sifat saja. Dan kita jangan kata sifat tu zat. Sebab zat suku, sifat suku. Jadi kalau kita salah kata zat, tu apa tak semaya tu. Semaya bukan apa, bukan zat. Kita semaya sebab nyata sifat. Maka sifat kena semaya. Sebab apa sifat kena semaya? Sebab sifat ni hamba. Dia tak boleh berdiri dengan sendiri. Kecuali melazimi di zat. Duduk situ. Jadi hak nyata di Muhammad kepada dia? Sifat. Sifat siapa? Sifat Tuhan. Sebab itulah dia sebagai hamba. Sebagai kasih Tuhan. Maka sifat Tuhan sebagai kekasih Tuhan lah. Dia tu tak ada gambar yang Tuhan nyata ke di Nabi Rasul ni. Benda-benda hak dia tidak kena. Tu sebab tu kata menggambarkan dia. Tetapi hak lain pada Nabi Rasul ke Tuhan jadikan sifat mazmumah, ada sifat mahmudah. Maka ketika sifat mahmudah tu, hak tu lah yang mengenal Allah. Ada sifat mazmumah, hak tu lah menggelakkan zulmah untuk mengenal Allah. Lagu tu je lah. Ahad telah peringkat. Ialah peringkat. Ahad ialah peringkat di mana semua tunjukkan tidak ada. Jadi peringkat ahad atau ahdiah, makhluk kosong. Tak ada makhluk. Yang ada hanyalah Allah. Jadi tidak ada at-tauhidul isqatul illa al-isarah. Iaitu anda tidak boleh gunakan perkataan ini itu kepada dia. Jadi kalau bahasa dia tak suri guna at-tauhidul asqatul isarah. Jadi apabila
kat datang tu lah. Apabila apa ni siapa di ahdiah tu maka kena pemitok pada Tuhan biar boleh kenal lah. Hak ditunjuk tu ada ke sifat, ada ke apa, ada ke asma. Kedek tiga-tiga ni menunjukkan zat. Tak ada dah makhluk. Kalau ada makhluk tu tidak ahdiah lagi. Ya. Itu tidak boleh menggunakan perkataan ini kepada dia. Tak boleh kata misalnya benda tu kalau sifat kita kata zat dah tak boleh. Lagu tu lah sebagai contoh lah. Jadi kalau sifat tetap sifat, kalau zat tetap zat. Lagu tu. Tetapi apa yang kita royak, apa yang kita nampak adalah sifat. Setinggi mana kita pergi pun sifat. Lagu tu. Kalau kita dari panah pun nampak sifat je. Zat tak nampak kecuali Muhammad. Lagu tu lah. Jadi wahid ialah peringkat di mana wujudnya diisbatkan. Wahid ni peringkat wahdah lah. Kalau peringkat wahdah ni wujudnya diisbatkan. Barulah wujud. Wujud ni maksudnya semua tu boleh kenal Allah. Boleh kenal apa ni Muhammad. Boleh kenal Allah. Boleh kenal apa? Kenapa? Kerana Tuhan jadikan makhluk. Atau Tuhan jadikan Rasul. Maka daripada Rasul lah kita boleh kenal semua ni. Sebagai contohnya, bila Tuhan jadikan Nabi Adam. Bila jadikan Nabi Adam bila berlaku. Ada dalam surga, ada di luar surga tu termasuk Nabi Muhammad. Padahalnya Nabi Muhammad masa tu tidak wujud lagi dari segi tubuh badannya. Hanya ada benda tu di ilmu Allah. Sebagai kita kata, kalau kita tak mengaji sebagai Nur Muhammad. Jadi makna dia kena ada Muhammad pada masa tu. Kenapa? Kerana Tuhan wahyu berlaku pada ada, royak pada ada. Sehingga menjadi bukti kepada semua malaikat ada setan tu bahawa adanya boleh bila berlaku nama dari surga, maka malaikat tengok ni bukan ada ni rahsia Tuhan. Tapi malaikat tapi setan dia nampak ada. Bila dia nampak ada, dia tidak akan tunduk kepada ada. Lagu tu ialah nombor 19 wallahu a'lam sekatulah dulu sekatu